Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kita nak bincang kertas 3. Soalan apa ni? Percubaan Jadi dalam kertas 3 ni kita ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian yang kamu kena skor adalah bahagian A. Bahagian B ni adalah pancing. Untung nasib sangkut full mark kan. Tapi salah teka pun boleh ubah, nasib lah. Jadi kita tengok pada soalan satu-satu. Ni soalannya. Satu eksperimen dijalankan untuk menyiasat hubungan di antara jisim satu silinder kuprom. Okey, ini pun boleh ubah yang pertama. Jisim satu silinder kuprom dengan diameter silinder kuprom itu diameter. Angkut vernier digunakan untuk mengukur diameter D silinder kuprom tersebut. Rajah 1.1 menunjukkan satu silinder kuprom dengan diameter D dan ketinggian H. Silinder kuprom itu punya jisim M. Diameter D silinder kuprom diukur menggunakan angkut vernier. So, ini gambar rajahnya. Macam tu. Kemudian, ini boleh zoom tak? Macam gitu. Baru nampak soalan. Rajah menunjukkan bacaan D pada angkut vernier apabila jisim kuprom M 20 gram. Okay, ni M 20 gram. Prosedur diulang menggunakan 4 silinder yang berbeza jisim M 40 gram, 60 gram, 80 gram dan 100 gram. Kesemua silinder itu punya ketinggian H yang sama. Okay, kita jumpa perkataan sama. H yang sama. Bacaan angkut vernier yang sepadan ditunjukkan pada rajah 1.3, 4.4, 5, 6 di halaman 456. 4.3, 1.4, 1.5, 1.6. Okay, kalau dapat soalan jangan gopoh nak isi ruang kosong. Tenang-tenang sikit. Jadi soalan yang pertama, bagi eksperimen yang diperihalkan, kena pasti pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah manipulasi adalah pemboleh ubah yang telah kita tetapkan. Dia tulis berulang-ulang kali dalam soalan. Yang inilah yang dia tetapkan. Kalau tak tahu M ni apa, tengok balik pada ayat soalan. Yes, jisim satu silinder kuprom. Minimum kita letak jisim saja. Nak nampak bijaksana bijak sini, jisim satu silinder kuprom. Dia tulis soalan. Tulis soalan, tulis jawapan. Kalau buat jisim je boleh tak? Jisim boleh. Kalau buat simbol M je boleh tak? Boleh. Tapi janganlah pemalas sangat. Buat M kau nampak macam W macam mana? Tulis jisim. Dah lah tulisan udur kan? Jisim satu silinder. Macam ni je pun boleh. Jisim pun boleh. Pun boleh ubah bergerak balas. Okay. Yang kita tadi kan, nak ambil semua ayat ni pun boleh. Diameter silinder kuprom pun boleh. Ataupun ambil diameter sahaja. So, diameter. Kertas 3 ni pemakahan dia agak strict sikit berbanding kertas 2. Terutamanya bab-bab unit. Jadi pemboleh ubah yang dimalarkan ketinggian. Perasan tak ada ralat sifar ke tak ada ralat sifar? Tak ada ralat sifar kan? Kalau nak tulis ralat boleh tak? Ralat sifar. Angkut vernier kan? Alat. Pemboleh ubah yang dimalarkan kalau tak tahu nak cari pada gambar rajah, cari pada alat yang dipakai. Mungkin dia ada ralat sifar. Macam ni angkut vernier ni dia tak ada ralat sifar. Tapi kalau nak tulis ralat sifar boleh tak? Boleh lah. Kosong. Tapi kamu takkan terfikir macam tu. Alat angkut vernier memang ada ralat sifar. Sama ada atau tak ada. Semua alat dia ada ralat. Sama ada dia ada atau tak ada. Macam tu kan? Tak ada masalah. Boleh nak tulis. Tapi tak payahlah tulis. Tapi kadang-kadang ada soalan dia dah bagi ralat sifar atau ukuran awal, panjang awal. Jadi itu dijadikan sebagai pemboleh ubah yang dimalarkan.
Kadang ada soalan kita tolak dengan nilai yang sama kan. Semua jawapan kita dapat kita tolak dengan nilai yang sama. Nilai yang sama tu boleh jadi sebagai pembeli ubah yang dimalahkan. Okay. Kemudian dia kata, berdasarkan Rajah 1 pelan 1 pelan 2 pelan 3, 4, 5 dan 6, halaman 3, 4, 5, 6, tentukan diameter D, catat bacaan D di ruang yang disediakan dalam setiap rajah. Maksudnya memang kena isi dalam ni. Jadi macam mana nak baca? Kita tahu yang ini adalah skala pertama. Yang ini skala vernier, tambah atas dan bawah. Baca paras kosong. Macam ni. Bukan daripada sini. So kalau ini 2, 1.9, 1.8, yang ini 1.7. Bermaksud ini 1.5. Tutup balik. 1.5, 1.6, 1.7. Skala utama 1.7. Jadi yang buat garis lurus. Ding 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 ding. Ya satu. Yang ni. 0.01. 1.71. Gitu. Ramai gila salah baca. Baca daripada ujung tu kan. Korang baca daripada ujung sini kan. Teknik betul dah. Salah perkiraan. Sikit je. Tak apa. Biar salah sekarang. Jangan salah time exam. Jadi yang ni kita baca kat sini. Bergerak kata aku. 2.4. 9. Betul? 9 yang kata. 009. Lepas tu ada juga. Dia buat betul dah 2.4. Tapi yang bawah tu dia buat 0.9. Dia lupa yang bawah ni 2 titik perpuluhan. Sentiasa ingat yang bawah ni, semua skala yang bawah ni mewakili satu skala kecil yang atas. Macam tu Hampir-hampir sama. Yang lurus. 8 dia memang kena ambil yang lurus. Kalau dalam gambar rajah ni jelas jatuh dekat 9. There is no way pilih 8 dengan 0. Okay. Kalau soalan standard LPM, insyaAllah dia tak bagi kamu CP-CP. Biasanya lah. Biasanya. Jadi bila soalan SPM nanti, sentiasa ingat. Jangan panik. Jangan sibuk nak tulis nama kat kertas soalan. Jangan panik. Pemeriksa kata, okey, boleh tulis nama kat kertas soalan, tulis nama. Lepas tu tengah tulis nama, pemeriksa baca kan, arahan kan. Jangan sibuk nak tulis. Berhenti dulu. Sebab kadang-kadang dia sebut errata masa tu. Dengar betul-betul errata tu. Memang dia tulis. Tapi mata nampak dengan telinga dengar. Kalau kamu dapat nampak dan dengar dalam masa serentak, maklumat tu lagi tepat kan. Daripada nampak je, lepas tu jengah-jengah, lepas tu angkat tangan pula tu kan. Dengar betul-betul dia sebut. Supaya kamu taklah rasa panik. Bila dia dah habis baca, kamu tak dapat, mula kamu panik. Dia cakap apa? Sibuk nak angkat tangan kan. So kalau boleh kita nak elak panik. Kadang-kadang kamu tahu, tapi sebab panik tu, macam itulah. Hilang sekali dalam pemikiran kan, dia panik. Yang ni apa yang ni? 2.9. Ni nampak kan? Lebih kurang je kan? Tapi kalau saya ambil 2. Dia sebab yang ni dah macam lebih ke belakang lah pula. Yang ni macam ngam. Contoh saya kata kalau dalam kertas SPM kamu dia takkan ada tak jelas macam ni. Dia akan jelas. Tapi kan dia kata 2, 3, katakanlah soalan SPM nampak macam tak jelas macam ni kan. Biasanya dia akan ada set jawapan yang berbeza. Maksudnya kalau mata budak tu nampak 3, jawapan dia akan jadi macam mana. So jangan risau. Jangan nak buat tengok kertas orang sebelah dia nampak lain. Jangan. Jauh kali ni 1,5 meter. Tak boleh guna teknik tu. So 2.92. Yang ni 3.4. 3.42. Plus 3.82. Jadi kalau semua betul, 2 markah penuh.
Kemudian, yang ni lah gaji salah hilang markah ni korang ni. Ketuk kepala seorang-seorang kan. Markah free pun hilang markah. Bagi setiap nilai D1, B, hitung jejari silinder kuprum J menggunakan persamaan berikut. J sama dengan D/2. Jadualkan keputusan anda bagi semua nilai M, D, J dan J kuasa 2. J kuasa 2. Siapa hilang si M kuasa 2? Siapa hilang si M kuasa 2? Jadual kena ada petak lah sayang. 1, 2, 3, 4. So ada 4 yang dia nak. Garis je lah. 3. Cikgu Dora buat macam tu je. Iya. Ya Allah, saya ingat dah pula tu. Dah pakai membaris, saya ingat. Macam korang juga buat kerja. Macam tu. Nilai M. M unit dia bagi? Betul G. Oh, betul lah G. Tak percaya. D, CM. D, CM. Jadi kalau D ni bahagi 2, dapat J, J jadi sentimeter. Kalau J kuasa 2 jadi sentimeter kuasa 2. Jadi tulislah unit kat atas. Jadi bila kamu lupa, still lah tak ada masalah. Apalah ayat. Sekejap cari kalkulator. Jadi salin, M kamu bermula daripada 1.2 tadi kan? Ni kan? So, M kamu 20, 1.71. 1.71. Transfer ni kadang-kadang bila nilai tu banyak, ini pun korang salah transfer. Nak marah anak orang, kalau anak sendiri aku piat-piat telinga. 40, 2.49. 2.49. 60, 2.92, 80, 3.42. 60, 2.92, 80 berapa tadi? 3.42. Yang last kali 100 berapa? 3.82. Kemudian nilai ni kena bahagi 2. 1.71 bahagi 2. 0.855. Jangan bunda. Ambil 4. Nak bunda kalau banyak, ambil 4. Jangan bunda awal. Bundakan pada jawapan akhir. 2.49 bahagi 2. 1.395. Aku salah tekan kalkulator. 1.245. Lepas tu mana tekanan ni? 1.46. Lepas tu 1.71. Lepas tu 1.92. Ni 3 titik perpuluhan. Ni 3. Ni 2. Tambah kosong. Kasih sama. Oh, seragam. 1.9? 1. Bukan 1.92. Kan 1.92. Tak, cikgu Doran pekak. Ni 1 tau, ni 1. Potong lah. Huduh sangat ni. 1.91. Macam tu. Kuasa 2 kan? 0.855 kuasa 2. 0.7310. Baru bunda kan? 1.245 kuasa 2. 1.5500. 1.46 kuasa 2. 2.131. Okey. 1.71 kuasa 2. 241. 1.91 kuasa 2. 3.6481. Jangan bunda. Banyak ni cikgu, macam mana nak plot kat graf? Kat graf nanti berbunda. Kat jadual jangan bunda. 5 markah ni dia akan tengok nilai transfer ni. Ni 1 markah, ni 1 markah. Lepas tu pengiraan ni betul ke tak? 1 lagi markah. Nilai transfer ni 1 markah. Ini 1 markah, ni 1 markah. Dah 3 kan? Unit.
Tapi kalau hilang, tiba-tiba lupa nak buat M. Salah lah. Kosong terus. Jadual tak lengkap. Terus tak layak markah. So markah kena jadual ni kena lengkap. Bila dah buat jadual, buat petak, M, D, J kuasa 2 ada. Layak untuk 5 markah. Kemudian dia akan tolak. Unit, tak ada tolak 1 markah. Katakan yang ni kamu buat 3 titik perpuluhan, yang ni 2 titik perpuluhan, yang ni pun sama juga, tak seragam kan? Dia tolak 1 markah sebab tak seragam. Lepas tu tiba-tiba ada salah kira, macam saya salah kira kat sini kan? Tolak lagi 1 markah. Berapa balance tinggal? 2 markah. Macam tu. So markah tu jangan risau. Markah tu pemeriksa yang bagi. Doa lah dia tak nampak kamu punya salah. So jadi kamu buat sebaik mungkin. Lepas jadual jangan togel macam ni. Jadual kenalah ada jadual memang segi 4. Saya pun malas. Saya malas nak garis yang ujung tu. Saya pakai garisan ni terus. Malas yang kadang bagus. Jadi pada halaman graf. Lukis J melawan M. Jadi dia bagi J melawan M. J ni paksi Y. M ni paksi X. Ada orang terbalik paksi lagi dah. Janganlah nak sedih hati aku. Hancur hatiku. Jadi keping-keping garis kat tepi. Kenapa nak garis kat dalam? Markah saiz. Cikgu saya nak garis kat dalam. Tak salah, garis je lah. Automatik kamu cuba kecilkan graf kamu. Sebab dia ada markah saiz. Kita nak sebesar mungkin. Kau ingat rumah je orang nak besar? Kereta je nak besar. Bini besar tak nak? Hilanglah 1 tik. Hilang markah. Kalau tak kisah tak apa. Silalah hilang markah. Jadi sekarang kita tengok dia punya ni 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 skala. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia bermula daripada kosong sini. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh gandakan lagi tak? 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak saya buat macam mana? Tak nampak. Kesian. Kita ada 5 skala kan? Macam mana saya kira 5 tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Mana boleh mula pada kosong? 1, 2, 3, 4, 5. Ada balance lagi kan? Saya ambil yang kecil ni. 1, 2, 3, 4, 5. Saya buat skala 1,5. Oh sayang. 20, 40, 60, 80. Cikgu, langgar je cikgu. Langgar. Tulis kat sini, tak muat. M, unit dia. G. Macam tu. Unit dia dekat sini pula. Saya ingatlah. J, unit dia cm kuasa 2. Sekarang nak tentukan yang paksi Y dia ni. Paling sikit bermula daripada kosong. Paling banyak habis dekat 3.6. So 3.6 ni kalau kamu bundah 4 lah. Maksudnya skala kamu ada 4. Yang kita tengok. Skala jangan ambil skala ganjil. Payah nak kira. 1, 2, 3, 4. Habis kat sini. 1, 2, 3, 4. Habis kat sini. 1, 2, 3, 4. Boleh buat kan? 1,5 kan? Maksudnya petak kamu 2 petak setengah kan? So 2 petak setengah bermaksud 2.5 untuk satu skala kan? Ganjil ke genap? Ganjil. 2.5. Kamu tengok saya kira 1, 2, 3, 4. Habis kat sini. 1, 2, 3, 4. Habis kat sini. 1, 2, 3, 4. Bermaksud saya boleh buat dalam gandaan 2 petak setengah. Setengah 2.5. Ganjil. Jangan buat. Buat 2 je. So kalau buat 2 bermaksud setiap 2 petak ni itulah dia. Sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. Dah. Sebab markah graf kena separuh daripada kertas graf. Jadi skala kamu dah lebih daripada separuh. Kertas graf ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Dah lebih separuh dah. Titik yang terakhir dah lebih daripada separuh. So dah okey dah. Saiz dah okey. Dia kena lebih daripada separuh. So tak payahlah betul-betul nak bawa 4 ni duduk kat atas ni. Tak semestinya. Macam tu. Jadi 1,
Okey, yang ini tips je sebab kamu salah lari. Salah lari. Kamu tengok dia ada 20 petak kecil. 20 petak kecil. Bermaksud 1 bahagi 20 dapat 0.05. Satu petak kecil ni 0.05 nilainya. Buat tu. Ambil nilai ni, yang ni 0.73, 0.7310 bahagi 0.05. Dapat 14.62, 14.6. 14 petak. 1, 10 kan? 15. Buat dekat 15. 14.6 tak ada. 15 ada. So, dia lagi tepat. Okay, lagi sekali. 1.55. Tak nampak. 1.55. 1.55 bahagi 0.05. Sebab satu petak kecil ni nilai dia 0.05. So, dapat 31. 31. Jadi, 31 kita kira daripada bawah ni 10. Berlebih? 10. Wish, 25. Pemadam. Mata pandang kau orang, tangan bergerak. Sian Cikgu Dorin. Alasan. Tadi 31 kan? 10, 20, 30, 31. Balik. Faham tak? Laju sangat? Faham kan macam mana saya dapat 0.05 ni? Faham eh? Dini faham ini? Faham. So, kalau 2, 1. Sebab tu saya kata jangan bunda kat sini. 2.1316. Silau kan? Bahagi 0.05. 42.63. Ni bundakanlah. 43. 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3 sini kan. Kalau 80 tu apa? Penat cakap. 80 jadi 29. Kau biar betul. Bahagi dengan 0.0. 58. 58.5 lah. 58.482. 58.5 59. 10, 20, 30, 40, 50, 59. Mana 9? Sini 9. Nampak kan? Buat pangkal, jangan buat dot. Tapi okeylah, saya rasa semak sekali lalu tak ada orang buat dot. Tapi kalau orang buat dot tu, minta kawan sebelah dotkan kepala. Macam mana dah lupa dah. 73 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 71, 72, 73. Okey anak-anak, dekat sinilah berfungsinya pembaris panjang. Kalau pembaris pendek, tak jalan. Ini pembaris panjang. Saya tak buat pembaris panjang. Tak naklah pembaris kayu. Kejam. Masih. Jadi, bawalah pembaris panjang. Garis penyuaian terbaik. Macam mana nak buat? Cari satu titik. Kalau cantumkan ni, ada 3 ke atas. Tak boleh 3 ke atas. Dia kena yang tak kena dengan kena. Duduk sama banyak. Saya dapat sentuh paling banyak. Lebih kurang macam ni. Adjust. Okey, ni paling best. Garis kena potong dekat paksi. Kalau dia potong dekat paksi, dalam jarak satu petak kecil, walaupun tak ngam dekat dia punya kosong, tapi masih dalam jarak satu petak kecil, dikira sebagai berkadar terus. Tapi kalau dah lebih daripada satu petak kecil tu, baru meningkat secara linear. Kau faham tak maksud dia? Ada petak kecil kat sini kan. Kalau dia potong antara petak kecil ni,
masih lagi dikira sebagai berkadar terus. Kalau tak meningkat secara linear. Ini berkadar terus. Jadi kalau kau tak plot graf, yang ini tak ada markah sebab berdasarkan graf. Lepas tu dah plot graf, graf kau tak potong paksi. Macam mana nak dapat hubungan? Pun tak dapat markah. Kena potong paksi. Paksi mana nak potong? Paksi Y. Kosong. Boleh. Tulis. Boleh. So, ini nak tulis berkadar terus atau berkadar langsung. Tulis ayat penuh pun tak apa. J kuasa 2 berkadar terus dengan M atau berkadar terus sajalah. Pun boleh juga dah. Jadi markah graf dia kira macam ni nak. Tapi tak ingat cara kira markah graf tak apa. Ni sebagai panduan. Pertama pemeriksa akan cek paksi. Paksi kena betul. So dia akan tengok. Oh, dari J. Betul lah J kat sini. Yang kedua unit. So, sebab tu kena tulis unit. Dua-dua paksi kena ada. Kalau paksi ni tak tulis unit, tak adalah. Dia punya tik. Yang ketiga dia tengok skala. Skala ni gandaan betul. Macam ni 20, 40, 60. Gandaan 20, 20. So betul. Macam ni gandaan 1, 1, 1. So betul lah. Kadang ada orang tiba-tiba je dekat sini terus 20, terus dia buat 40, 60. 20 gimana? Sedangkan dia buat gandaan 20 kan? So tak boleh. So skala. Kemudian dia check kamu punya plot. Kalau plot kamu betul semua, kamu dapat 2 tik lah. Salah satu tik. Salah semua tak ada tik. Kemudian dia tengok garis. Garis kamu jangan Parkinson. Sini tebal, sini nipis, tiba-tiba ada cantum. Kalau padam lurus. Sebab tu bila pegang nak buat garisan, pensilnya begini. Baru sama. Jangan ulang macam ni, nanti nampak garisan bertindan. Pegang kuat-kuat, sekali lalu je. Pandangan pertama, terus macam tu. Kalau kamu buat depan belakang, akan ada yang kawasan tebal, kawasan nipis. So, hilang markah garisan. Kalau pegang pensel macam ni pun masalah jugalah. Bila kamu tarik macam ni, dia automatik yang hujung akan lagi nipis daripada yang depan. Jangan pakai pensel mechanical. Nak pakai boleh. Padam yang bersih. Tu je kelemahan pensel mechanical. Bila kau garis, kau pergi tekan. Lepas tu kau salah. Lepas tu kau padam. Dia ada bekas. Bila kau garis lagi sekali, garisan kau nampak double. InsyaAllah hilang 1 tik garis. Apa? Scan? Ya. Sekarang kan scan kan? Dia tolonglah jangan scan. Tak apalah nak scan lah. Nak macam mana. Kemudian saiz. Saiz ni dia kira daripada titik ujung sini ke titik ujung ni, dia punya jarak sini kena lebih daripada setengah kertas graf. Jadi kalau kita tengok jarak dia ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 petak. Bawah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini 8 petak. Jarak ni ke sini dah dapat 6. Lebihlah dari separuh kan. So jarak daripada atas ke bawah ni ada 11 petak. Jarak ni kamu dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dah lebih daripada 11. Sebab tu layak markah separuh. Dia punya separuh kertas graf tu bukan dia tengok garisan kamu. Titik ni, titik ujung-ujung ni. Jarak ni kena separuh daripada panjang kertas graf. Jadi tips dia, janganlah nak risau markah ni jatuh kat mana. Buat sebesar mungkin. Ya Sarah? Pensel pun boleh. Okey, tolong pakai pen. Scan kan? Jelas tak pensel? Kecuali kau pakai pensel 2B. Confirm jelas. Pensel 2B sebenarnya kalau daripada mechanical dengan pensel kayu ni lagi jelas. Carbon mata dia besar. 0.05 dikira pasir lagi terus. Tapi kalau kau rasa nampak macam besar kan, tiba-tiba mata pensel tu macam besar, walaupun dekat 0.05, tapi nampak macam terangkat sangat. Nak kira berkadar meningkat secara linear pun dah boleh dah. Tengok mata kamu pandang macam mana. Sekali imbas nampak rapat kepada kosong, dikira sebagai berkadar terus. Sekali imbas kamu tengok,
besar gap dia. Dengan kosong tu besar gap kan. So dikira meningkat secara linear. Tapi kalau dalam permakahan, dalam jarak 0.05 tu masih boleh dikira berkadar terus. Kalau kata jatuh dekat 0.05 tu bergantung pada mata pensel juga. Kalau mata pensel kita besar, dia nampak macam obvious jauh pada kosong kan. Kalau mata pensel kita halus, mungkin dia nampak rapat. Berkadar terus lah. Okey, soalan kedua. Hafiz. Terima kasih. Soalan kedua, seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara laju gelombang air V dan jarak antara dua jalur cerah berturutan Y menggunakan sebuah tangki riak. Keputusan eksperimen ditunjukkan pada graf V melawan Y pada rajah 2 dalam halaman 11. Berdasarkan graf pada rajah 2, nyatakan hubungan antara V dan Y. Sebelum buat hubungan V dan Y, cek dulu V ni macam mana ni V. Ni Y. So okeylah. Jadi dia direct je. Dia masalah kalau dia bagi 1 per V ataupun 1 per Y. So kena hati-hatilah. Macam ni dia direct je. Dia potong dekat bawah ni berkadar. Terus berkadar langsung. So tulislah berkadar. Kadar terus. Tak boleh. Meningkat secara linear, dia tak potong dekat kosong. Dia potong dekat mana-mana paksi Y dan mempunyai bacaan. Sebab tu kalau dia bermula pada petak kecil ni, dia dah ada bacaan. Kalau dia kurang pada petak kecil, dia belum ada bacaan lagi. Sebab bacaan graf ni dimula pada kosong, petak kecil yang pertama ni dah ada nilai dah sebenarnya. Macam tu. Mata saya dah berpino. Tentukan nilai Y jika laju gelombang air V 4 cm per saat. Tunjukkan pada graf, bermaksud kena ada dekat graf lah. Menentukan nilai Y. Tunjukkan pada graf. 4 kan tadi kan? Yang ni pun bergantung pada mata pensel kamu. Kalau mata pensel kamu tu halus sangat, kamu tak dapat dia potong tengah-tengah. Salah ke? Betul kan? Saya garis betul kan? Garis putus-putus. Garis putus-putus. Garis putus-putus. Garis putus-putus. Garis tak putus kalau kita nak menyambungkan garis. Menyambungkan garis. Yang ni saya putuskan. Lupa. Kena berhenti jadi cikgu cepat ni. Banyak dah lupa ni. Macam mana ni? Baru nak jadi apa? Cikgu tiup ni. Dah kena berhenti. Nilai ingatan. Jadi nilainya kat sini? Ya. Ya ke? 5 dia ada. Dia ada 5 petak. 5 petak bahagi 10. Satu petak kecil 0.5. So dia dekat sini 7 petak kan? 7 sini, 7 petak kan? Dari sini ke sini 7 petak kan? So darab dengan 7, 3.5, 13.5. Ada orang dapat jawapan lain ke? 13.3 mana wujud pada graf? 13.5. Betul lah kan? Peranjat lagi. Milimeter. Unit. Jadi markahnya dong. Markahnya di sini satu markah ada dawak ni. Di sini markah yang pertama. Kerja tak nampak kan? Sebaik kau cakap. Kemudian di sini dengan unit markah kedua. Kertas 3 dia sangatlah kamikaze dan kejam dan komunis dan Nazi dan segala angkatan dengannya. Tak ada unit salah. Tapi cikgu, sebab mata pensel kau halus, dia jatuh tengah-tengah. Betul tak? Saya pakai pensel kayu. Maka pakailah pensel kayu.
Pasal pen kau terlalu halus. Part tu kau nak detail lah pula kan. Manusia kan bila advantage kat dia kan. Bila dah tengah-tengah macam mana? Ambil lah bacaan sebelum dia. So kau dapat dah 13. Yang kau buat skala sendiri buat apa? Kalau jawapan kau jatuh tengah-tengah, jawapan kau ada 2 je. Sama ada 13.5 ataupun 13. Yang kau dapat 13.3 tu kenapa? Kau buat skala sendiri kan? Jangan. Okey. Hitung kecurunan graf M. Tunjukkan pada graf bagaimana anda menghitung M. Okey, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Janganlah cerdik pandai sangat terlalu lebih. Lebih-lebih. Ni dah potong kat kosong. Lepas tu kau pergi cari mana-mana titik kau baca. Kau cari lagi 2 titik. Buat apa nak melambatkan masa? Kau tengok segitiga ni. Kau tengok segitiga yang dia dah garis ni. Kau ukur siap-siap segitiga ni. Ada 5 cm ni. Lebih daripada 5 cm kat sini. Panjang ni pun lebih daripada 5 cm. Taram, ambil ni. Ambil ni sebagai kecurunan. Confirm tepat. Daripada kau baca, ambil garisan ni kot. Ni 6.0 dengan 2.0. Lepas tu kau tolak pula dengan garisan depannya. Dah kurang daripada 4 cm. Salah. Kecurunan, segitiga kecurunan kena lebih daripada 4 cm 4 kali 5. So tak payah. Lebih daripada 5. Nanti kau confuse yang mana 4, yang mana 5 kan? Lebih daripada 5. Ada yang buat ada 4 kali 3. Lebih je, ambil lebih daripada 5. Tapi kalau tanya saya, kalau ni ukur dah lebih daripada 5, dah lebih daripada 5 ambil yang ni atau ambil yang paling besar. Cari yang paling ujung, ni paling ujung kan? Terus ke bawah. Tolak kosong-kosong. Terus garis yang ni. Kalau rasa nak besar sangatlah. Yelah orang besar dia suka besar-besar kan? Tak juga kot. Orang besar suka kecil-kecil. Orang kecil suka besar-besar. Sebab tu banyaklah orang besar pakai baju kecil-kecil. Orang kecil pakai baju besar-besar. Lepas tu buat simbol segitiga. Kenapa simbol segitiga? Nak bagi tahu pemeriksa. Ini titik pertama saya. Y1, Y2. Ini titik kedua saya. Macam tu. Itu tujuan dia. Tapi kalau rasa nak mudahkan kerja pemeriksa, tak buat tak apa. Nak buat pun Alhamdulillah. Tapi jangan buat terbalik. X dulu, baru Y. Sentiasa tulis sekali X dulu Y. Nak ni kalau tak tulis, boleh tak? Boleh Kalau tak tulis, boleh. Tapi kalau nak tolong pemeriksa, bolehlah. Boleh juga. Kalau tak nak, tak apa. Jadi, kat sini ada triknya soalan ni. Unit. cm kan? Unit. mm. Unit sama tak sama? Boleh bagi tak kalau unit tak sama? Tak boleh. Anak-anak tak boleh. Jadi kecurunan, saya ambil tadi kan, kecurunan. Paksi Y saya 9, tolak dengan kosong. Saya ambil kosong. Paksi X saya 30 mm. Sama dengan berapa cm? 3 cm lah. 30 mm sama dengan 3 cm. 3 tolak kosong. Saya tukar pada cm. Sebab unit atas ni cms. Unit bawah ni saya buat dia jadi cm. Graf bagi mm. Ya yang. Sebab tu bila saya tengok soalan ni saya tak nak tanda. Hari tu saya dah ambil. Saya kata wah saya tak nak tanda. Korang tahu tapi salah secara teknikal. Aduh. Maka dengan ramai-ramai mereka pun jatuh ke dalam lubang yang dalam. Tak apa. Dah dapat dah 1 markah pada graf tadi. Yang ni tak dapat markah. Jawapan akhir tak dapat markah. Jawapan yang sebenar kat sini. So dapat markah. Dapat dah. Siapa yang dah bahagi lepas tu macam mana? Jawapan dia sama ke? Sama ke? Kalau bagi dengan 30. Macam mana kau nak tak sama? Tak dapat lah. Apa dia? 2 markah? Tak faham. Dia markah ada 3. Markah yang ketiga tulis kat sini. 3 per saat. Ni je jawapan dia. Semua tukar M. Boleh? Tak ada masalah. Kalau semua tukar dalam meter. Satnah.
Macam mana kalau semua tukar dalam meter? 9 ni jadi berapa? 9 cm jadi berapa? 9 darab 10 negatif 2 meter saat kan? Betul. Lepas tu 30 cm, 30 darab 10 negatif 3 meter kan? Jadi potong meter, tekan kalkulator dapat jawapan sama tak? Sama kan? Okey, boleh lah tu. Jadi kalau tengok unit, sentiasa ingat tengok unit. Kalau unit dia tak minta SI tak apa. Dia minta SI tukarlah. Macam ni dia tak minta SI tapi dia trick kamu unit dia tak sama 1 mm 1 cm. So tak boleh lah kat situ. So 3 markah duduk kat mana? 1 di sini. Ni pada kecurunan segitiga kecurunan. 2 pada gantian. Jawapan akhir dengan unit. Kena ada unit. Tak ada unit salah. Kertas 3 memang serius. Mesti ada unit. Kertas 2 mungkinlah ada belas kasihan. Satu Malaysia tak buat unit, mungkinlah lepas. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu dia ada ruang. Kiraan kena tulis dekat ruang sini. Tapi sebenarnya benda tu budi bicara balik kepada LPM buat standard skema. Doalah tahun tu dia murah hati kesian budak yang ambil pandemik ni kan. Kat mana-mana dia tulis jawapan tu boleh bagi markah. Kalau LPM kata di mana-mana saja asalkan jawapan boleh bagi markah, dapatlah kau markah. Tapi kalau dia kata jawapan hanya dikira pada ruang jawapan, itu masalah. Itu memang masalah. Ni ruang jawapan. Ini bukan ruang jawapan. Ini graf. Ini bukan ruang jawapan. So hati-hati. Hilang satu markah kan? Dah lah markah tak apa-apa nak banyak. Hilang pula tu. Kan? Itu lagi kurang hasam tu. Apa-apa jawapan dia bagi dapat markah. Tapi kita aminkanlah perkara baik kat. So, M sama dengan 2/15 R. R. Jadi tulis. M berapa M kamu? Tadi 3 kan? 3 sama dengan 2/15 R. Jadi R sama dengan 3 darab 15 bahagi 3. R sama dengan 15. Dia 2 lah. Suka hati Cikgu Norin. Macam mana ni? Saat. Betul tak? Salah. Saat negatif 1. Saat negatif 1. Kan? Cuba kau bawa unit tu kiri kanan. Berubah tak? Tak kan? So jawapan 7. 22. Saya salah juga. Salah lagi. Salah lagi. Ya Allah. Berapa? 22.5. Saya pergi bahagikan ni dengan ni je. Saya tak darab. Sakai. Saya sebut sakai. Nanti edit buang. Marah nanti. Begitu. Ada betul? Ada betul? Ada betul? Okey, sebab nilai kamu salah tadi kan? Nilai kamu salah kan? Kamu punya nilai dekat sini salah kan? So, kamu dapat ECF 1. Kamu tahu nilai tu kena ambil daripada soalan sebelah. So, dapat ECF 1. Itu saja yang kamu dapat. Satu je lah, jawapan akhir salah. Maksudnya kalau nilai ni daripada sebelah kan salah dah kan? Tapi kamu ganti kat sini, tak dapat markah. Macam tu. Error carry forward. Bermaksud dah buat salah tapi nak pakai data tu untuk kira kan? Salah jemaah. Macam tu. Kemudian buat jadual. Kau salah salin data tu ke depan. Jadual tu, kau salah salin data tu ke depan. Tak ada. Pada soalan calculation biasanya. Takutnya. Apa maksud hampir-hampir sama? Tak sama jawapan dia memang tak ada perpuluhan banyak. Memang banyak ini ajalah perpuluhan dia. Tak boleh nak jadi 4 perpuluhan. Dia tak ada range ni.
Tak ada. Dia mengam. Yang ni dia ngam. Yang melibatkan banyak nombor tu dia akan jadi ada range. Sebab mungkin kamu bunda 4, bunda 3 kan. Okey. Yang ini T sama dengan 1 per R. T sama dengan 1 per 2.5. Tulislah benda ni. Jangan tak tulis. Ingat ruang kosong ni nak buat Batman ke? Tak. Berapa T dapat? Kosong. Nak ambil berapa titik perpuluhan ni? 4 saat. Maksimum. Minimum berapa? Minimum berapa? Minimum 2. ECF ada? Alhamdulillah. Di sini ada ECF. Saat. Ni eksperimen apa ni ya? Laju gelombang air kan? Jadi langkah berjaga-jaga? Tak boleh. Ulang eksperimen 3 kali. Tidak boleh. Senang je kau kan. Ulang je eksperimen. Padahal masa buat eksperimen kau tak ulang pun. Dia pakai apa ni? Tengok alat dia. Dia pakai. Dia ni gelombang air kan. Jadi dia pakai tangki riak. Jadi kamu nak baca bacaan tu. Nak ikut jarak dia tu. Pakai. Membaris. Pakai mata lah nak ukur. Mata ada ralat? Ya. Mata berserenjang kepada? Skala. Sebut nama alat. Alat apa? Kau nak ukur apa? Guna apa? Takkan mata berserenjang dengan meja? Pembaris meter. Untuk mengelakkan. Lagi? Bila baca dekat tangki riak tu, perlu ke dalam keadaan terang atau dalam keadaan gelap? Terang. Perlu dalam keadaan gelap terang? Perlu dalam keadaan gelap? Terang. Bayangkan tangki riak, lampu tangki riak duduk kat mana? Bawah. So, keliling kamu kena gelap ke terang? Macam mana tu? Terang. Macam mana? Dia kalau terlalu gelap, kamu tak boleh baca pembaris. Tapi kalau terlalu terang, kamu tak nampak riak dia. Kan, kamu tak nampak riak dia. Kalau terlalu terang. Sebab biasan cahaya tadi. So, macam mana nak buat lagi langkah berjaga-jaga? Apa dia? Pencahayaan. Buatlah pencahayaan. Lagi satu ni penggetar tu. Penggetar frekuensi dia tu. Pastikan dia sentiasa pada frekuensi yang sama. Kan kamu ikat penggetar tu. Kalau penggetar tu sekejap longgar, sekejap kuat, kan dia bergegar kan. Tiba-tiba dia longgar, kau tak cap, lebuk dia jatuh kat dalam kan. Pun sama juga tu boleh menyebabkan ralat. So gelombang kamu tak sekata. Kali pertama kamu baca, dia rapat-rapat. Kali kedua kamu baca dah jadi makin longgar-longgar, dah jarak dah. Tu pun saja pengetar tadi. Buat ayat. Dia mesti kaitkan dengan alat yang kita ukur. Buat saya tak boleh bagi ayat. Buat ayat. Apa saja. Contohnya kalau macam alat elektrik. Contoh alat elektrik pendawaian. Kita akan kata lepas ambil bacaan off. Nak elakkan litar tu akan lebih arus lalu menyebabkan rintangan tinggi kalau arus lalu banyak. Lepas ambil bacaan kita tutup litar. Tak boleh biar litar tu sentiasa terbuka. Itu kalau elektrik. Kalau macam yang melibatkan benda-benda mendidih, kita akan kata kacau selalu supaya suhu dia sekata. Kalau termometer kita kata tak kena dekat dasar bikar. Jadi dia tak terlebih panas. Tu benda-benda macam tu lah. Kamu bila nak buat langkah berjaga-jaga ni macam ni dia bagi dua kan. Satu tu mungkinlah kamu boleh fikir ralat apa pada alat. Kamu cari alat yang ada ralat. Kalau dia melibatkan angkop ke tolok skru mikrometer ke dia ada ralat sifar. Kamu boleh sebut ralat sifar. Kalau alat lain, kamu boleh kata ralat parallax. Kalau pada silinder, baca pada meniscus yang betul untuk elakkan ralat parallax kan. Tapi kalau alat lain, fikir alat tu apa lagi kelemahan alat ni. Kalau tak buat betul-betul apa akan jadi? Macam tadilah cahaya, pencahayaan yang cukup.
Terlalu terang tak nampak riak dia. Terlalu gelap kau tak boleh baca pun barometer. Ada yang pakai stroboskop baca tangki riak. Stroboskop kena terang. Sebab dia nak baca guna stroboskop. Sebab dia tengok. Yang kamu nampak riak tu dia tengok kat. Yang baru tu kan dia nampak dekat cermin tu kan. Tu dalam dia tu ada stroboskop. So dia kira dari situ. Boleh juga. So ikutlah kesesuaian.